kita dapat lihat kan sejak kebelakangan ini, Prof macam nampak sibuklah ataupun nampak macam membantu ISTEF dengan senaman Waitankum tu, senaman kesihatan Waitankum. Sebab kalau kita nak ikutkan sebenarnya ISTEF ni merupakan satu jemaah akademik. Tetapi Prof nampak fokus kepada senaman kesihatan Waitankum ni. Soalan saya Prof, kenapa Prof tidak bantu ISTEF dengan aktiviti akademik? Kerana bukankah itu lebih diperlukan oleh ISTEF daripada senaman kesihatan Waitankum ni? Ada kalanya saya minta maaf Prof, saya mengaku juga kadang-kadang saya terlepas juga untuk nak sertai senaman Waitankum ni kan. Tetapi insyaAllah saya cuba istiqomah selepas ini. Seperti soalan saya tadi, bukankah itu apa yang diperlukan kepada ISTEF ini ialah aktiviti akademik instead of senaman kesihatan? Terutamanya ketika ISTEF ini sedang dalam proses nak mencuba ataupun nak mendapatkan status high COE. Bagaimana pendapat Prof? Ya, terima kasih atas observation Dr. Azrin. Memang sungguhlah kot kalau nak bandingkan antara antara bantuan-bantuan akademik kepada ISTEF dengan bantuan senaman Waitankum ini, saya nampak committed lebih kepada senaman Waitankum lah kan. Memang betul lah itu secara relatifnya begitu. Walaupun ada juga yang akademik yang saya cuba untuk bantu-bantu ISTEF itu, tetapi nampaknya yang kesihatan ini, yang senaman Waitankum ini nampak lebih berat lah kan. Sebabnya begini Dr. Azrin, sebabnya masa dulu-dulu bila saya bina ISTEF itu, saya banyak tumpu kepada akademik. Kenapa ya? Sebab ketika itu kita nak berjalan untuk membina Center of Excellence dan sebagainya, universiti nak track record dan juga nak nilai naik taraf itu. Dan track record dan penilaian itu lebih banyak berdasarkan kepada penyampaian akademik. Jadi saya dan kawan-kawan berusahalah untuk membina track record yang bagus, sama ada melalui penerbitan, pengajaran, pengajaran, penyelidikan dan sebagainya itu, untuk mencipta track record yang bagus supaya dengan itu menjadi asas, ada alasan universiti untuk menaikkan taraf kita kepada Center of Excellence. Kemudian selepas itu saya tengok bahawa kalau cuma track record akademik saja, tapi orang kita tidak berakhlak, maka itu juga tidak bagus. Itu tak cukup. Sebab cita-cita kita adalah untuk melahirkan sarjana-sarjana yang beriman dan berakhlak. Bagi tumpuan untuk peringkat yang kedua itu ialah tumpuan untuk membina sahsiah warga ISTEF. Supaya mereka beriman, berakhlak, ya, dan dengan bentuk profesional dan sebagainya itu. So alhamdulillah dengan dua pencapaian itu, maka Allah izinkan ISTEF menjadi Center of Excellence sebagaimana yang kita ada sekarang inilah. Tapi setelah saya pencen, bila pencen ni ada waktu sikitlah untuk berfikir balik, untuk merenung balik apa yang telah kita buat dan sebagainya, baru saya sedar. Rupanya satu perkara yang saya miss, yang saya tak buat, ialah kesihatan fizikal. Sedangkan saya selalu bercakap bahawa manusia ni ada 3 kekuatan. Satu, kekuatan minda. So alhamdulillah kita dah ada akademik kita agak strong. Yang kedua ialah kekuatan iman dan taqwa, kalbu, kekuatan hati. Itu juga kita telah ada sedikit sebanyak, alhamdulillah. Tetapi yang ketiga, kekuatan kesihatan fizikal ni, kekuatan fizikal saya terlupa untuk lakukan. Walaupun saya tahulah ada kawan-kawan, para anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang ada exercise masing-masing lah, ada main bola, ada organize main badminton, dan ada yang masuk pertandingan. Saya ingat sekali lah ya, ISTEF, warga ISTEF, Dr. Syariza, Dr. Azrin tubuhkan pasukan netball yang maka bertanding. Dapat nombor berapa Dr. Azrin? Nombor 3 kan? Ya betul Prof. Alhamdulillah dapat nombor 3 daripada 4 kumpulan. So benar tu, okey lah tu ya. Yang bertanding tu 4 kumpulan, kita dapat nombor 3. Agak okey lah tu. Dan memang kita tahu Dr. Syariza, Dr. Azrin dan orang lain tu memang
orang sports girl lah, sports woman lah. Tapi bila dah terlalu tumpu kepada akademik, terlalu tumpu pada akhlak, yang fizikal tu tak sempat nak lakukan. Jadi bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya begini, sebab bila saya dah pencen tu saya rasa kesihatan saya pun saya nak kena jaga. Jadi mulalah exercise sikit-sikit, jalan-jalan sikit-sikit, kemudian sambil berjalan sambil berfikir, maka saya sedar bahawa kita selalu bercakap bahawa kita patut bina jemaah kita ni secara holistik. Holistik itu kena ada kekuatan mental, kena ada kekuatan hati, kena ada kekuatan fizikal. Tapi saya hanya tumpukan kepada dua, jadi belum holistik lagi. Ya, dan saya bimbang takut-takut nanti berdosa. Jadi itu takut nanti Allah tanya ya, di akhirat nanti Syukri hang kata holistik tapi tumpu hanya kepada akademik dengan akhlak sahaja. Fizikalnya bagaimana? Orang kamu semua sakit-sakit. Contohlah kan. Alhamdulillah setakat ni tak ramai lah yang sakit kan. Tetapi tidak menjaga kesihatan, muda lagi tak sakit lah ya. Tapi bila takut dah tua nanti macam saya ni takut juga sakit. Begitu. Jadi sebab itulah saya mula tumpukan. Sebab yang akademik, yang akhlak ni dah ada dah orang taken care of. Dr. Syahid, Dr. Azrin dan kawan-kawan yang pensyarah dah ada dah. Okey dah kan yang tu kan. Tapi yang kesihatan ni belum lagi. Jadi saya pun ajaklah Dr. Wan, jom Dr. Wan. So Dr. Wan pun nampak minat Alhamdulillah. Jadi Dr. Wan pun bantulah ini. Jadi itulah yang membuatkan saya menumpukan kepada ini ya. Untuk mengholistikkan pencapaian ISTEF. Untuk mengholistikkan pencapaian ISTEF. Dan harap-harapnya insya-Allah belum terlambat lagi lah. Dan harap-harapnya apabila Allah tanya saya nanti, saya ada jawapan, saya telah berusaha ya untuk meningkatkan kesihatan fizikal, kekuatan fizikal warga ISTEF. Cuma saya boleh beritahulah orang ni memang dia ikut sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang tak ikut, ada orang yang ikut dan tak ikut begitu ya. Dan begitulah. Jadi kesihatan fizikal ini sebenarnya boleh lakukan banyak cara, tak semestinya ikut wai takung. Tak semestinya ikut wai takung. Ya, boleh misalnya jadi ada buat exercise sendiri, pergi gym ke, buat jogging ke, apa semua boleh buat sendirilah masing-masing. Cumanya saya sebagai orang tua ni pilih senaman wai takung ni atas beberapa sebab. Ya. Sebab yang pertamanya ialah kerana pergerakan dia tu ringan. Pergerakan dia ringan. Walaupun ringan tetapi berkesan. Contohnya kata angkat tangan macam tu ya, ada ni angkat tangan kita ni tak jarang-jarang kalau kita tak exercise kita angkat semua duduk di bawah saja kan. Tapi bila kita angkat itu duduk lama-lama gitu, dia akan memudahkan pengaliran darah kita. Dengan sendirinya dia activate kita punya organ-organ itu. Dan banyak lagi lah cara-caranya. Misalnya katakan ada dalam wai takung untuk urut mata. Mata ini merupakan kita punya panca indera yang sangat penting. Dan tambah lagi kita orang akademik, mata ini sangat penting. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang kita urut mata, kita exercise mata kita ya. Ada yang urut tapak tangan. Tapak tangan ni macam ni. Ini kita picit kat sini acupuncture punya point. Ini kalau orang kembung perut banyak angin, picit kat sini insya-Allah. Ya, dua-dua belah. Ada juga yang urut ini kita panggil perut lengan kita ni kan. 3 jari daripada sini, 3 jari daripada sini. Nampak ada tak saya? 3 jari daripada sini ni kita picit sini. Ini untuk perut juga. Kalau orang ada masalah gastrik, ada masalah apa-apa perut ni, selalu exercise ini insya-Allah. Dengan izin Allah mungkin akan Allah izinkan, maka kita akan kuranglah daripada penyakit ini sebenarnya. Jadi itu, kemudian selain daripada itu, dia sesuai, pergerakan-pergerakan itu sesuai untuk untuk kita sebagai orang sarjana yang banyak baca buku, yang banyak tengok komputer, ya, yang banyak tunduk, itu ya, misalnya exercise macam ni, angkat tangan ya, sini kemudian angkat tangan gitu, kemudian pusing, ini ya, pusing itu untuk bila kita tunduk banyak ini, dia tegang ni, kita punya bahu ni tegang kan, tegang,
dan tak kena buat, nanti akan dapat frozen shoulder, akan dapat apa ni kita panggil bahu yang beku, dia tak boleh angkat dah, sakit, nak angkat sakit. Jadi kalau kita exercise, dia longgarkan ini dan dia kendurkan kita punya ini. Bila kita ni kita boleh buat saja itu ya. Itu apa ni, mengelak daripada diserang frozen shoulder dan sebagainya, dan melancarkan pusingan darah. Ya, basically Waitakum ini adalah untuk menguatkan kita punya, dia panggil chi, chi ini kekuatan dalaman kita. Kalau dalam homeopati dia panggil vital force. Jadi kekuatan dalaman kita sendiri membaiki sakit-sakit kita di dalam inilah, dalam tubuh kita ya. Kalau nak tengok antara pergerakan, nak tengok ke Dr. Azrin? Dr. Azrin? Saya Boleh, share Prof. sikit lah ya. Boleh, Prof. Silakan. Saya share sikit antara pergerakannya. Ini antara pergerakannya. Boleh nampak Dr. Azrin? Nampak, Prof? Itu ya. Itu bau tu di ini kan. Ini satu lagi, angkat sebelah tangan. Dia ringan saja. Tapi kalau buat tu, kita akan terasa lah kesan dia. Ini menggerakkan kaki dan juga ini kan. Ini untuk mengalirkan darah kita dengan licin, insya-Allah, dan juga menghidupkan organ-organ kita. Kita buat ni 15 minit ni buat benda ni. Ya, ini juga untuk tangan-tangan ini, rupanya di tangan ni kita bergerakkan, dia akan efek kidney kita, akan ini macam-macam lah dalam organ-organ dalaman kita ya. Begitu juga yang ni. Ni ke depan. Dan satu lagi ni, yang ni juga itu ya. Banyak pergerakan tangan, kemudian di belakang tu baru ada pergerakan kaki lah. Jadi dia ringan saja. Yang ni yang saya sebut ini. Untuk mengendurkan orak bahu kita yang tegang. Bila kita banyak baca, banyak menulis, banyak main komputer. Ini ya. Dan ini pula. Kalau tadi kita ke depan, ini ke atas. Kita naik ke atas. Kemudian yang tangan sebelah kiri di bawah. Di atas. Itu ya. Ini lagi satu. Ini pun tangan juga. Jadi kita tengok tu senang aja. Tapi kalau buat itu kita boleh rasalah kesannya ya. Ini apa ni? Ini nafas kita, menjaga nafas kita, training bagaimana kita bernafas. Ini antara pergerakan-pergerakan. Dan biasanya exercise ini mengambil masa dalam sejam itu insya-Allah. Dalam sejam. Ini bagaimana kita kontrol nafas, naik turun nafas kita. Jadi itulah. Cukuplah Dr. Azrin. Banyak lagi yang pergerakan-pergerakan yang lain. Tapi setakat ini sudah. Ini ada lagi ya. Ini untuk ini kan pinggang kita. Melonggarkan pinggang. Yang kita saya duduk atas kursi kan buat kerja kan. Sampai pinggang boleh jadi jam lah. Tapi ini kita melonggarkan pinggang. Jadi saya ingat cukup setakat itulah kot nah. Kita kalau nak detail lagi boleh tengoklah, boleh surf ini ya. So gitulah ini pergerakan yang ringan, pergerakan yang sesuai dengan kita sebagai orang yang belajar dan juga yang orang mengajar, yang banyak dengan komputer, banyak dengan buku, banyak dengan menulis dan sebagainya itu. Kemudian selain daripada itu, ini juga sangat penting. Malah inilah yang menjadikan kenapa saya pilih Waitakum ini, sebab walaupun asalnya daripada Taiwan, tetapi pengasasnya atau yang dipanggil Grandmaster adalah orang Cina yang beragama Islam. Nama dia Haji Ali Chong Chi Tong. Dia ni asalnya di
guru kungfu di China, tanah besar China. Kemudian dia berhijrah ke Taiwan. Di Taiwan itu selepas mengajar kungfu, dia mengolah gerakan-gerakan senaman Waitakung ini, senaman Waitakung ini. Oleh kerana orang situ ramai orang bukan Islam, Cina, jadi yang ramainya ikut Cina. Kemudian ada Cina daripada Malaysia yang pergi belajar direct dengan dia, bawa balik. Dan orang tu masih hidup lagi dan dia menjadi ketua jurulatih Malaysia, Waitakung Malaysia sekarang ini, masih hidup lagi. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah dia pun sempat mengajar saya dan sebagainya. Jadi dia masih sihat lagi walaupun umurnya sudah tua. Jadi Tuan Haji Ali ni dia mengolah pergerakan Waitakung ini yang diambil daripada senaman yang diamalkan oleh maharaja-maharaja Cina, oleh bangsawan-bangsawan Cina yang ketika itu diamalkan dalam istana saja, tidak benar diamalkan oleh rakyat. Dan kalau kita lihat maharaja Cina kan tua-tua kan, bukan tua saja, isterinya pun ramai, ya, sampai beribu-ribu. Dikatakan kalau dia berjumpa dengan isteri ini yang satu ni malam ni, mungkin setahun 2 tahun baru berjumpa balik dengan isteri itu, sebab dia rotate kan. Jadi senaman-senaman ini menguatkan dia untuk banyak beristeri. Dan tetapi Haji Ali ni mengolah balik pergerakan itu, mengolah. Jadi artinya asal usul pergerakan itu sangat berprestij sebab dia diamalkan oleh maharaja dan juga bangsawan di dalam istana. Tapi Haji Ali yang berjiwa rakyat ini dia mengolah balik, dia modified balik dan sebagainya untuk diamalkan oleh orang awam di luar istana. Itu juga yang menarik. Selain pada dia sendiri orang Islam, dan dia juga, benda itu juga adalah berprivilege. Dan sekarang ni kalau kita pergi Pulau Pinang, saya pergi Raffles Park, duduk senang dengan mereka, ya memanglah banyak orang bukan Islam, Cina ya. Tapi di tempat lain macam di Bertam, di Terengganu, ada beberapa tempat ramai orang Melayu yang ikuti. Kalau saya dekat Raffles Park ini tak ramai, cuma adalah beberapa kapal. Tetapi satu perkara yang sangat menarik, kita join itu dengan niat dakwah. Cumanya nak kena pandai sebab Waitakung ini dia larang kita bercakap dengan 3 perkara. Tak boleh bercakap 3 perkara ini. Yang pertama, tak boleh bercakap tentang agama. Sudah ya, kita nak pergi sana, kita nak dakwah, macam mana kita nak buat? Nak bercakap pasal agama tak boleh. Tak dibenarkan. Nak cakap tentang bangsa Melayu, Cina, India, tak boleh, tak benarkan. Itu dianggap memecah belahkan. Yang ketiganya, tak boleh bercakap tentang politik. Jadi, filosofi Waitakung ini ialah bersatu padu demi kesihatan, untuk kesihatan dan membantu antara satu sama lain. Jangan cakap pasal agama, kerana bagi mereka kalau kita mula bercakap tentang agama yang berbeza, maka akan membawa kepada perpecahan. Jangan bercakap tentang bangsa, kerana itu juga akan membawa kepada perpecahan. Jangan bercakap tentang politik, itu juga akan membawa perpecahan. So, macam mana kita nak pergi? Senjata apa yang kita nak pakai untuk masuk kepada dalam kumpulan mereka dan berdakwah? Agak-agak Dr. Azrin, apa yang kita nak pakai, Dr. Azrin? Ya? Kalau untuk berdakwah, Prof, mungkin akhlak kita, Prof? Ya, benar ya. Kita dengan akhlak kita. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nampak mereka cukup dengan akhlak itu, mereka cukup seronok dengan kita kan. Misalnya kita belajarlah beberapa patah perkataan Mandarin. Misalnya bila pagi-pagi kita pergi jumpa dengan Cawan. Tahu apa makna Cawan? Cawan ni maknanya selamat pagi. Dia pun seronok. Boleh cakap ini. So adalah orang yang excited nak ajar lagi. Kadang-kadang dia ajar banyak sangat, kita pun tak ada nak hafal kan. So dia untuk break the ice lah, dan mereka akan seronok. Dan kemudian kita selalu cakap insya-Allah, alhamdulillah. Hingga Brother Song yang jadi instruktor pun dah mula cakap insya-Allah, walaupun dia tak faham. Dia cakap juga, kemudian mulalah kita tu insya-Allah tu artinya dengan izin Allah, Allah itu adalah Tuhan kami. Pelan-pelan lah secara itu, alhamdulillah. Dan Allah kirimkan Brother Song instruktor dia, orang yang sangat baik ya.
Walaupun dia seorang Cina tapi dia sangat baik. Jadi itulah perkara-perkara yang kita lakukan. Kenapa saya tekankan ini. Dan sebagaimana yang Dr. Wan selalu hantar, jadi senama Waitakung ini kita buat secara online lah di ISTEF. Pagi Sabtu, 7 pagi, Sabtu, 7 tu sebab di Raffle Park, tempat kami itu tu start setiap hari pukul 7 kecuali hari Ahad. So ada live telecast, live streaming daripada Medan itu sendiri, daripada Gelangan itu sendiri. Jadi Alhamdulillah hari Sabtu. Kemudian hari Ahad pukul 4 petang. Hari Ahad pukul 4 petang. Dan setakat ini Alhamdulillah adalah kawan-kawan kita yang sudah istiqamah beramal dengan ini. Ada pensyarah, ada pelajar kita yang istiqamah. Alhamdulillah. Dan saya jemput lagi lah kawan-kawan lain yang ada masa untuk sama-sama melakukan perkara ini, insyaAllah senaman ini, supaya kekuatan fizikal kita semua kuat. Dan dengan itu dah jadi holistik lah. Kita ada kekuatan minda kita, kekuatan pemikiran akademik kita, kita ada kekuatan kalbu kita insyaAllah iman dan taqwa, kita ada kekuatan kekuatan fizikal kita, Jadi saya kira dengan saya memperkenalkan senaman kesihatan ini, moga-moga nanti kalau Allah tanya saya bolehlah cakap, ya Allah, saya telah cuba untuk melaksanakan satu Jumaat yang holistik, yang ada ketiga-tiga kekuatan sebagaimana yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. So gitu Datuk Azrin jawapannya. Terima kasih. So saya ingin mengajaklah semua, all brothers and sisters, we do have this online. As for now, we only have the online Waitangkung exercise every Saturday 7 a.m. in the morning Malaysian time, and every Sunday 4 p.m. Malaysian time. So all of you are invited to come and join us to this Waitangkung exercise. 2 days in a week. So inshallah, as for now, we will live streaming every Saturday morning in the Raffle Park. So inshallah, may all of us be rewarded with this exercise, and insyaAllah kita dapat menjadilah sihat bersama-sama, insyaAllah. Sebenarnya kita bukan membuat exercise senaman untuk kesihatan saja, tetapi sebagaimana saya terangkan tadi, di belakang tu ada falsafahnya, ada falsafah ya, holisticness, ada holistic punya approach kita dalam kita nak membina, dalam kita nak berjuang dan sebagainya itu ya. Dan yang keduanya, daripada pengalaman saya, daripada muda dulu saya tak pernah exercise pun. Ya, zaman remaja dulu bila kawan-kawan ajak main bola, saya pergi tendang bola, masuk padang bola, tendang bola pun bola tak pergi jauh, dekat pun tak pandai pun nak tendang. Kemudian saya lebih minat baca buku. Kawan-kawan main tepi padan, saya baca buku ataupun buat benda-benda lain yang tak ada kena mengenai. Kemudian bila bekerja adalah masa buat master adalah main squash sikit apa semua kan. Ikut kawan-kawan. Tapi bila bekerja, datang pagi sampai pukul 5, pukul 6, balik dah letih. Tak ada exercise langsung dan tidak berpeluh. Duduk dalam aircon saja. Mesti ingat ya, kesan ini tak akan ada masa muda ni. Bila dah pencen nanti, dia mulalah. Ada spare part itu, ada benda ni, ada skru itu, apa semua macam-macam lah kan. So saya ingat eloklah semua anak-anak yang muda-muda ni ya, pensyarah-pensyarah yang masih muda ini, jaga kesihatan. Dan in fact itulah doa kan, doa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni ya. Kita dah sembah dulu kan, Allahumma ighfirli, kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli warhamni, minta rahmat daripada Allah. Wa'afini, kesihatan daripada Allah. Dan akhir sekali warzuqni itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara ini. Jadi kalau kita cuma minta ampun daripada Allah, minta rahmat daripada Allah, minta rezeki daripada Allah, tak minta kesihatan daripada Allah, jadi rugilah satu. Tak cukuplah kan, satu. Kemudian ada juga doa macam mana ya, doa untuk minta kesihatan, bukan saja
di dunia tetapi juga di akhirat. Allahumma inna as'aluka alfa Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. So afiah, ada afiah di situ ya. Afiah itu kesehatan di dunia dan juga kesejahteraan kebahagiaan di akhirat. Jadi itu semua yang sebenarnya bila kita buat kesihatan kalau dengan pengetahuan sedemikian rupa, insya-Allah kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dalam dalam buat waitakun tu kadang-kadang masa buat pergerakan macam tu kita boleh zikir. Kita boleh zikir masa masa dia ada pergerakan yang style ini. Pulah telinga ni, pulah telinga. Mula-mula ni buat gitu ni, kemudian buat itu, kemudian pulah telinga macam tu. So niatkan aku ni pula mazmumah aku ni. Pula mazmumah aku. Ada pergerakan macam ambil wudu. Dia macam ni. Mula-mula gitu, macam ambil wudu. Kemudian gitu, macam basuh tangan dan lengan. Basuh gitu ya. Jadi itu semua tu masa kita buat tu kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan kesihatan saja tapi ada falsafahnya. Dan ini juga disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita doakan sebenarnya, kita doakan. Dan moga-moga nanti dengan apa yang kita lakukan ini kita akan lebih mendapat kemenangan ya bagi Istef insya-Allah.